Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Saya Ahmad Izzat Mustafa, Kaunselor Sekolah Menengah St. Lukas Taiping, akan memberikan tajuk penderaan kanak-kanak. Okey, penderaan kanak-kanak ni sebenarnya bukanlah fenomena yang baru. Sebenarnya dia telah lama berlaku di seluruh dunia, dan kalau ikut penderaan kanak-kanak ni adalah penderaan dari segi fizikal, emosi, seksual, pengabaian dan juga penipuan dan juga eksploitasi. Okey, dari segi kes penderaan ni menyebabkan boleh berlakunya kecederaan serius, ya, dan juga kejahatan, dan juga boleh juga menyebabkan kematian di kalangan kanak-kanak. Okey, dari segi faktor kenapa berlakunya penderaan di kalangan kanak-kanak ialah sebabnya satu ialah kurangnya didikan agama, iaitu mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk, dan juga di segi masalah dalaman keluarga. Biasanya penderaan kanak-kanak berlaku bila masalah dalaman keluarga menyebabkan yang jadi mangsanya biasanya lah anak-anak mereka. Dan juga ibu bapa juga yang bermasalah juga antara faktor yang menyebabkan mengapa berlakunya penderaan kanak-kanak. Bila ibu bapa bersekitar dalam rumah, dan itu menyebabkan kanak-kanak menjadi mangsa. Dan satu lagi yang isu yang menjadi utama mengapa berlakunya penderaan di kanak-kanak ialah kemudian juga berlakunya masalah kewangan, menyebabkan ibu bapa tidak selalu bersekitar di rumah, dan kanak-kanak dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa akan menjadi mangsa. Okey, kesan daripada penderaan kanak-kanak ni menyebabkan dari segi perkembangan psikologi dan juga fizikal kanak-kanak lah, dari segi perkembangan otak mereka dan juga keseimbangan dari segi kognitif dan juga tubuh badan mereka. Jadi bila berlakunya penderaan ini menyebabkan ada berlakunya sedikit kecacatan dari segi bahasa mereka, sebutan mereka kurang jelas, dan juga dia juga boleh menyebabkan kesukaran dari segi penglihatan. Bila berlakunya penderaan, dari segi fizikal mereka juga akan terjejas, tak kira di bahagian mata, di bahagian tangan, kaki dan juga seluruh tubuh badan lah. Dan juga bila berlakunya juga penderaan ni menyebabkan juga kanak-kanak ni kurang ada keyakinan diri. Maksudnya mereka tidak ada confidence, dan diri mereka tidak ada confidence lagi, sebab mereka sentiasa dalam keadaan trauma dan takut, menyebabkan bila kita berhadapan dengan mereka ni akan tak ada keyakinan diri. Dan juga mereka juga tidak mampu. Biasanya kanak-kanak yang berlakunya penderaan ini, mereka sukar untuk meluahkan perasaan mereka, sebab mereka tidak yakin untuk bercerita dengan orang lain, tak kira dah dengan guru-guru mereka ke ataupun dengan orang yang mereka kenal, sebab mereka rasa tak selesa, ya, tak selesa. Dan bila mereka tak selesa, mereka tidak akan menceritakan. Jadi mereka pendam saja apa yang berlaku pada mereka, dan ini menyebabkan mereka dalam keadaan kemurungan. Kita akan lihat kanak-kanak yang selalu didera ni biasanya mereka dalam keadaan kemurungan dan kelihatan tidak ceria. Okey, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang kaunselor bila melihat pelajar-pelajar atau kanak-kanak yang mengalami penderaan daripada ibu bapa, ya? Dan yang pertama, tugas kami sebagai kaunselor ialah kami akan mengenal pastilah pelajar kami. Dari segi kami akan lihat kalau pelajar tu kelihatan kemurungan, kelihatan kelas sentiasa tidak ceria, nampak susah hati, dan kami akan panggil mereka lah. Kami akan tanya sebab apa jadi begini, dan biasanya mereka takkan cerita lah pada awal, tapi bila-bila kita lama kita akan tahulah mana sebab. Dan juga kita akan kesan dari segi keadaan fizikal pelajar tersebut. Bila kita tengok keadaan fizikal tersebut, kita tengok ada keadaan yang mencurigakan. Contoh, kita terdapat lebam-lebam di bahagian kepala, di bahagian tangan, di bahagian kaki, dengan keadaan lebam, ataupun ada kecederaan yang tak sepatutnya berlaku. Jadi kita akan panggil mereka dan kita akan tanya sebab apa berlakunya kecederaan tersebut.
dan kita akan cubalah supaya mereka bercerita apa sebab berlakunya kejadian tersebut. Dan juga ada juga cara yang ketiga, kami akan rujuk daripada pihak-pihak tertentu, contohnya guru kelas mereka ataupun rakan-rakan mereka yang akan jumpa dengan kaunselor dan bercerita bahawa pelajar-pelajar ni ataupun rakan-rakan mereka ni telah cedera ataupun telah didera oleh ibu bapa mereka. Mereka tinggal berdekatan dengan rumah kawan-kawan mereka dan mereka nak nampak dan mereka cerita pada kaunselor. Dan juga satu lagi kemungkinan juga kami pelajar-pelajar ni yang mengenai penderaan juga akan datang secara sukarela. Maknanya mereka mungkin tak tahan sangat sederhana dan mereka datang berjumpa kaunselor secara sukarela. Jadi bila datang sukarela mereka akan ceritalah kenapa berlakunya penderaan tu, sebab ibu bapa mereka berlakukan pada mereka ataupun sebab-sebab lain lah. Okey. Dan juga bila berlakunya benda ni, langkah yang perlu kita ambil ialah satu, kita akan cuba mengenal pasti permasalahan mereka. Dan juga sebagai kaunselor biasanya kami akan bertanya pelajar secara detail, cara terperinci sebab apa berlaku. Dan bila pelajar dah bercerita dari A sampai Z, kami akan pergi ke rumah pelajar tersebut dan berjumpa dengan ibu bapa mereka dan bertanya sebab apa berlakunya, ya. Dan biasanya kaunselor ada juga kita akan dapat kerjasama dan ada juga kita tak dapat kerjasama, tapi biasanya kita akan dapat kerjasama dan di situ kita mengenal pasti sebab apa berlakunya penderaan di kalangan mereka ni. Jadi dari situ kita akan cuba selesaikanlah sebab apa berlakunya, sama ada pelajar tu harus dirujuk kepada pihak yang lebih kuasa. Contohnya kami boleh rujuk kepada pihak hospital ataupun pihak polis, ya. Sebab kalau kes penderaan yang terlalu ketika lah. Dan satu lagi ialah kami juga akan bagi pihak kaunselor, biasanya kita akan buat kempen kepada para pelajar mengenai bahawa penderaan di kalangan ini adalah satu isu ataupun yang serius di kalangan bukan saja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Jadi pelajar yang terlibat atau pelajar terbabit dalam kes penderaan ini sepatutnya mereka bersedia untuk bercerita, ya. Kalau mereka terbabit dalam masalah ini, mereka sedia bercerita kepada pihak sekolah atau pihak pentadbir atau kepada pihak kaunselor supaya kita akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga pihak juga biasanya kita akan buat peranan pihak IBG lah, ya. Kita akan minta tolong daripada ibu bapa supaya mengenal pasti keluarga yang terbabit, supaya untuk membantu mereka jika mereka dapat melihat kalau ada pelajar yang mengalami masalah pemurungan, kecederaan fizikal contohnya, mereka akan memberitahu pada pihak kami dan kami akan cuba selesaikanlah. Dan satu lagi ialah peranan masyarakat di kampung itu sendiri. Hendaklah sentiasa bersedia ataupun sentiasa memberitahu pada pihak-pihak yang berkuasa kalau melihat ataupun kalau ada berlaku di depan mata mereka berlakunya penderaan fizikal. Dan tak sepatutnya kalau masyarakat yang prihatin mereka tutup mata, sepatutnya mereka kena bersedia beritahu pada pihak kuasa sebab benda ni bukan benda yang main-main, ya. Benda ini adalah satu benda yang sangat serius, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Itu sajalah tentang sedikit maklumat tentang penderaan kanak-kanak yang berlaku khususnya di Malaysia, amnya di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Hi everyone, I'm one of the ex-Unisalian. So today, hari ni I nak bagi opinion based on two questions. So the first question is, apakah peranan anda sebagai murid bagi memastikan penderaan kanak-kanak boleh ditangani oleh semua pihak lah? Untuk yang ni kan, I would say in general, everyone, doesn't matter you're a small kid or you're the elder one, you only should know one thing, melaporkan penderaan kanak-kanak tersebut sahaja. Which is like, sorry.
sesiapa saja yang mengetahui ataupun you mensyaki mana-mana kanak-kanak lah berbahaya ataupun berisiko tinggi untuk didera ataupun untuk diabaikan, anda perlu melaporkan kepada pegawai pelindung kanak-kanak, which is Jabatan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, and menghantarkan kanak-kanak tersebut dengan segeranya ke hospital, so that he will be given a treatment and you can know what is the trauma or what is kind of situation he is going through now. And then you juga boleh, like, if you don't want people to know you can automatically call Talian Nur, which is the number is 15999, and just make a report there. Okay. The second question will be, bagaimana pelajar boleh menghindari diri daripada penderaan kanak-kanak? Okay, yang ni pelajar tersebut kena peka dengan keadaan sekeliling. Like they have to know which environment they belong to. They always need to listen to their parents. Kalau you tak kenal orang tu, jangan keluar dengan orang tu. Mungkin orang tu boleh culik you and then boleh dera you just because of money and all that. So they need to be aware of their surroundings and dengan siapa diorang bermingle, okay? And then they need to know they have to menghadiri sesi bimbingan and also counselling. So they know how to handle the situation, ataupun diorang dalam masalah tersebut boleh buka cerita dengan masalah tersebut, ataupun kalau they are going through anything like pendarahan daripada orang yang jaga ke apa, everything, they can make a complaint directly to their mother or their father. Like jangan hide anything. You kena terus terang dengan you punya family members if you're going through that. Let's say your family members yang dera you kena pergi cepat-cepat make a report to your counselling teacher or any teacher in the school. So that is my opinion about these two topic. Thank you. No, these two questions. Thank you. Selamat pagi. Saya Tuan Mary Joseph, bekerja sebagai seorang guru, sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Hari ini saya hendak menerangkan tentang penderaan kanak-kanak yang berlaku di negara kita, iaitu negara Malaysia. Sebagai seorang guru, saya ingin menyentuh pembelajaran murid apabila mereka didera oleh seseorang ataupun saudara mara ataupun ibu bapa sendiri. Okey, sebelum melanjutkan tajuk saya, biar saya menerangkan tajuk saya hari ini. Apa yang disebutkan dengan penderaan kanak-kanak? Penderaan kanak-kanak bermaksud dera atau kezaliman yang dilakukan ke atas seseorang kanak-kanak. Kanak-kanak di sini menunjukkan kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun. Mereka tidak begitu berkuasa untuk melawan sesiapa. Oleh itu, penderaan terhadap mereka pada diri saya begitu zalim. Sebab mereka tak ada tenaga untuk lawan. Orang yang dera tu boleh mendera mereka sesuka hati mereka. Ini adalah suatu perbuatan yang begitu zalim. Okey. Saya sebagai seorang guru ingin menerangkan apakah akan berlaku kepada murid apabila murid didera. Sebelum tu, biar saya menyentuh sedikit tentang COVID-19 ataupun pandemik COVID-19 yang dilanda seluruh negara, bahkan negara kita sekali. Okey, pada masa jangkitan COVID-19 ni, semua sekolah diarahkan ditutup. Bermakna murid-murid tidak dapat pergi ke sekolah untuk belajar. Mereka terpaksa duduk di rumah selama 3 bulan. Pada masa ini, saya berasa kanak-kanak ini didera oleh ibu bapa sendiri. Sebab banyak kes penderaan kanak-kanak disiarkan dalam surat khabar pada masa mereka duduk di rumah semasa pandemik COVID-19.
banyak kes, sampai peratusan dia boleh dikatakan lebih daripada kes-kes yang lain. Apa yang menyebabkan mereka didera? Sebab ibu bapa pun terpaksa duduk rumah. Mereka tak dapat pergi ke sekolah, tak dapat menyambung sara hidup mereka. Bila keadaan menyukarkan, perasaan dengki, perasaan marah terhadap keluarga menular. Mereka menunjukkan mengeluarkan perasaan mereka terhadap anak-anak mereka, menyebabkan mereka pukul anak mereka, minta mereka anak-anak pergi minta sedekah untuk mendapatkan makanan. Ini yang menunjukkan penderaan kanak-kanak. Apabila kanak-kanak didera secara fizikal atau emosi, perasaan mereka terusir. Mereka tidak dapat menyambungkan pelajaran, tidak dapat menumpukan perhatian pada pelajaran.